Start lah. Boleh? Okay. Assalamualaikum. Nama saya Najra binti Mat Zainuddin. Nombor matrik 225-190. Okay, nama saya Muhammad Gani Deni bin Mariani. Nombor matrik 222-94. Nama saya Abdul Razik Syahmi bin Rosli, nombor matriks 222868. Okay. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang ICT dan hubungan masyarakat. Tajuk utama adalah penipuan jual beli dalam talian merugikan masyarakat. Okey, untuk pengenalan, pada zaman teknologi kini yang maju, kita dapati bahawa dunia mempunyai internet tanpa sempadan. Yang dimaksudkan bahawa kita boleh menggunakan internet tanpa batasan. Okey, salah satu kebaikan ICT iaitu teknologi maklumat dan komunikasi adalah kita boleh melakukan talian, pembelian dan penjualan di atas talian. Hari ini kita akan fokuskan kepada penipuan dalam talian, penjualan dan pembelian. Jadi, apa yang berkait dengan etika dan peradaban dalam penipuan jualan dalam talian ni? Dia berkait sebab etika tu sendiri merujuk kepada moral ataupun nilai murni seseorang individu. Jika wujudnya penipuan di dalam jual beli, maka etika itu masih belum kita capai dalam suatu kemajuan negara. Jadi itu kita akan kupas pada hari ini. Okey, punca. Kenapa berlakunya penipuan dalam jual beli talian? Pertama adalah kelemahan keselamatan sistem. Kelemahan keselamatan sistem ni sebenarnya dia dah kuat, dia dah ada satu, Malaysia dah ada satu sistem yang boleh menyimpan data peribadi maklumat, tetapi kadang-kadang berlaku juga kepada kebocoran sebab tak semuanya sempurna dalam sistem ni. Macam mana boleh digodam, itu sentiasa dilakukan oleh pakar-pakar individu yang tidak bertanggungjawab lah. Jadi contohnya kita isi maklumat tentang peribadi kita, IC, nombor telefon, tempat tinggal, semua tu. Dari situlah diorang boleh kesan, diorang boleh track kita punya maklumat dan diorang akan gunakan untuk penipuan. Yang kedua adalah taktik sosial dan psikologi. Untuk taktik sosial dan psikologi ni biasanya diorang fokuskan kepada pengguna yang mengalami masalah kewangan. Sebagai contoh, ibu bapa ataupun individu yang terdesak nak pakai duit. Dia akan cakap lah, kita ada buat sistem duit, kita ada buat duit kutu. So kita masukkan RM50 dan kumpul-kumpul, at the end yang patut kita dapat tu kita tak dapat sebenarnya sebab dia tipu. Sebab tu penipuan tu boleh berlaku dalam apa-apa sahaja cara. Kadang-kadang daripada segi insurans, jual beli emas, macam tu lah, banyak. Okay, yang ketiga, produk atau perkhidmatan yang palsu. Ini juga merupakan satu taktik ataupun punca yang paling tinggi berlaku kat Malaysia. Sebagai contoh, pembelian kereta. Pembelian kereta biasanya ada orang jual yang second hand kan. Tu second hand tu katanya cantik, masih elok. Tapi bila kita dah buat pembayaran, sebenarnya tipu. Sebab benda tu berlaku dekat atas talian di dalam dunia maya. Kita tak nampak in reality kan. Sebab tu lah penipu ni dia yakin and dia rasa aku boleh tipu orang ni. Sebab dia bukan nampak pun, dia bukan kenal aku. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati bila membeli barang dekat dalam talian. Okey, yang keempat adalah pengguna yang tidak berpengalaman. Ini fokus kepada golongan yang berusia ataupun golongan yang masih belum matang. Sebagai contoh, ibu bapa kita yang baru nak tahu pasal dunia ICT ni. Diorang tak mahir, sebab tu kita kena tolong. Sebagai contoh yang kerap berlaku adalah penipuan pembelian kepada warga emas. Contohnya kata nak beli dalam Facebook tu jual ubat-ubatan. Okay, so parents ni dia memang suka cari ubat-ubat dalam Facebook. Beli-beli sampai barangnya lain. And biasanya bila diorang dah tahu orang-orang tua ni tak pandai pakai, dia akan pergunakan orang tua ni untuk jadi sumber pendapatan diorang. Contohnya barang sampai dekat depan rumah, kita tak order pun.
tiba-tiba dia cakap, ni COD bang, nak tak nak kita terpaksa bayar. So dekat situlah berlakunya penipuan terhadap pengguna yang tidak berpengalaman. Okey, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada kesan. Menerangkan tentang kesan penipuan jual beli dalam platform e-dagang. Kesan yang pertama adalah kerugian dalam kewangan. Individu yang menjadi mangsa penipuan ni, ia berkemungkinan akan mengalami kerugian kewangan yang dalam jumlah yang signifikan lah. Pembelian produk atau perkhidmatan palsu atau yang tidak berkualiti ini yang dijual oleh dari scammer tu, ia boleh menyebabkan kehilangan wang yang sukar untuk kita peroleh balik. Ya, kerugian dalam kewangan ni ya ada dua jenis, iaitu dalam jumlah yang besar dengan jumlah yang kecil. Apabila ia macam dalam jumlah yang besar, ia akan menyebabkan beberapa faktor yang buruk lah yang berlaku kepada mangsa tu. Antara salah satu faktornya adalah tu ia akan menjadi gangguan kesejahteraan psikologi. Psikologinya akan terganggu sebab ia mengeluarkan modal dalam jumlah yang besar. Individu yang terlibat dalam penipuan ni, ia mungkin mengalami tekanan emosi dan ia akan rasa bersalah sebab ia melaburkan uang dalam jumlah yang banyak pada scammer. Ia akan merasa kecewa. Kesannya, ia boleh mencakupi gangguan kesejahteraan punya mental dan emosi punya masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga adalah ia akan menyebabkan masyarakat lain tidak percaya terhadap platform e-dagang. Kes penipuan ni ia dapat merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap platform e-dagang. Pengguna yang pernah menjadi maksa, ia akan menceritakan kepada masyarakat lain lah yang ia pernah kena scam dalam platform e-dagang. Lepas tu, pengguna yang pernah menjadi mangsa ni juga, ia akan mungkin menjadi kurang yakin dan enggan melakukan transaksi dalam talian yang boleh memberikan kesan negatif kepada pertumbuhan industri e-dagang. Okey, untuk yang terakhir adalah ia akan mendapat kesukaran untuk mendapatkan semula kerugian. Ada kalanya pengguna ni yang menjadi mangsa penipuan, yang mungkin susah untuk mendapatkan balik dorang punya duit tu atau aset yang telah hilang. Proses pemulihan boleh menjadi rumit dan memakan masa kerana kenapa ia susah untuk dapat semula kerugian, dan kebiasaannya scammer ni menggunakan semua palsu, akaun palsu, identiti palsu. Jadi walaupun report ke pihak polis, ia akan susah untuk mendapatkan bukti yang sahih. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan cadangan yang boleh kita lakukan untuk menangani isu penipuan jual beli dalam talian. Antara cadangan yang pertama daripada pihak pengguna. Pihak pengguna sendiri perlu meningkatkan kesedaran mengenai taktik penipuan dan langkah keselamatan yang perlu diambil. Kita perlu sedar saja. Maksudnya kat sini pengguna tu sendiri perlu orang kata mengikuti isu-isu semasa bagaimana penipuan ini berlaku supaya pengguna sendiri tidak terkena menjadi mangsa penipuan. Seterusnya pihak pengguna sendiri perlu menyiasat penjual terlebih dahulu sebelum kita melakukan transaksi ataupun meneruskan pembelian. Kita perlu selidik dan periksa penjual sebelum pembelian. Pastikan penjual tersebut mempunyai reputasi yang bagus. Kalau kita tengok seboleh-bolehnya kita perlu mengelakkan membeli barangan yang reputasi yang buruk lah, sebab ini adalah salah satu tanda-tanda penipuan dalam jual beli lah. So yang kedua, pihak syarikat e-dagang sendiri perlu memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan
pengguna mereka ini tidak terkena terlibat dalam mangsa pembelian dalam talian. Okay, antara langkah yang boleh dilakukan oleh syarikat dagang ialah menguatkan sistem keselamatan. Pihak dagang ni perlu memfitnah ataupun membangunkan atau menaik taraf sistem keselamatan yang kukuh bagi melindungi maklumat pengguna dan kesan dan mengesan aktiviti penipuan ini. Antara yang menggunakan sistem keselamatan ini dengan cara two-step verification ini setiap bagian yang dilakukan oleh pengguna seharusnya orang kata setiap pembelian ni perlu menjadi verification untuk dia kod untuk meneruskan pembelian supaya dia tidak ada kebocoran maklumat yang berlaku. Pihak syarikat dagang tu boleh melakukan bagaimana pengguna untuk mengelakkan pengguna terlibat dalam penipuan pembelian dalam pilihan ya. Syarikat dagang tu perlu melakukan untuk memberi arahan kepada pengguna supaya tak terlibat pada penipuan dalam pembelian dalam talian. Terakhir, pihak waspada dan perlu mengungkapkan pendapat kenapa isu ini boleh terjadi daripada institusi tidak menguatkan undang-undang semata-mata. Oleh itu, penipuan ini semakin berani untuk berjaya dalam pembelian dalam talian. So, pihak waspada perlu menguatkan undang-undang dalam talian. Selain itu, kerajaan juga perlu meletakkan syarat-syarat yang untuk syarikat dagang ini beroperasi dalam talian supaya syarat-syarat ini dapat mengelakkan daripada rakyat Malaysia terkena dari penipuan pembelian dalam talian. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, kita akan pergi pada kesimpulan. Razim nak start dulu ke? Okey, kesimpulannya, penipuan jual beli dalam talian ni ia adalah satu tindakan menipu yang melibatkan transaksi perdagangan secara alam maya. Pembeli dan penjual perlu berhati-hati dan pastikan kepercayaan pihak yang terlibat. Dan kedua-dua pihak mestilah menghindari daripada memberikan maklumat peribadi atau pembayaran tanpa pengesahan yang jelas. Okey, kepercayaan dalam platform dagangan elektronik perlu dua-dua belah pihak perlu membina dengan lebih teliti untuk mencegah risiko penipuan. Itu saja kesimpulan daripada saya. Terima kasih. Okey, daripada saya pula kesimpulan ni fokus kepada individu yang tidak bertanggungjawab lah. Sedia maklum kita tahu setiap individu ni dia melakukan sesuatu penipuan tu bertujuan. Okey. Jadi diorang patutnya sedar bahawa penipuan ni memudaratkan dan tidak bagus untuk mangsa. Jadi sikap memperdaya atau menipu ni harus dibendung agar tidak melarat dan mereka masyarakat tidak bersalah. Okey, perkara yang saya dapat simpulkan daripada isu penipuan jual beli online ni
Pengguna yang bijak harus sentiasa berwaspada apabila melakukan pembelian jasa talian. Kerana dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi, ICT sekarang telah membuka ruang-ruang kepada individu yang tidak bertanggungjawab ini untuk melakukan kegiatan penipuan kepada masyarakat. Oleh itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati ketika membuat pembelian dari dalam talian. Okey. Ni antara sumber-sumber sahih yang kita dapat daripada internet yang dekat Instagram ni baru sahaja berlaku di mana adik dia telah di-scan sebanyak 6,000. Ni yang salah satu yang punca penyebab penipuan tadi tu sebab pengguna yang tidak berpengalaman. Okey, yang kat Telegram ni kerap berlaku juga. Macam-macam jenis penipuan berlaku dekat Telegram. Kat Facebook pun ya, Facebook ni lagi wide lah, lagi luas. Ada apa-apa komen tak? Nak share ke? Tak ada? Irin, ada Irin? Tengok muka macam ada tu. Tak ada ke? Tak ada. Okay, thank you. Ni data yang barulah daripada Januari 2023 sampai September. Sebanyak 8,668 kes. Bayangkan macam mana polis nak bantu seramai jumlah banyak ni. Sebab tu kadang-kadang tadi siapa tu? Razik ada bagi tahu yang kerugian kita tak dapat balikkan macam Betul. nipis je sebab siapa je nak layan sebab nanti polis akan cakap siapa suruh bagi duit. Dia alasan dia sama je, siapa suruh bagi duit. Ibarat kita bagi duit lah ke orang. Sebab kat situ dah berlaku persetujuan antara pembeli dengan penjual. Tapi kena tipu. Okay? Okay. Alright, terima kasih semua. Terima kasih. Okay, itu sahaja. Jika anda menguji data pribadi, ingat berwaspada dengan penipuan penjualan atas talian. Terima kasih.